واتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم. Sebentar tadi kita telah didengarkan dengan surah Yasin ayat 11. Maka di dalam video ini kami akan berkongsi serba sedikit kisah yang berkaitan dengan ayat tersebut serta beberapa pendapat dari para tafsir dan iktibar yang perlu diambil dari surah tersebut. Sebelum itu, nak terang sikit latar belakang tentang surah ini. Surah Yasin dikenali sebagai jantung Al-Quran sebagaimana yang dinyatakan sendiri oleh Rasulullah SAW. Ia diturunkan di Mekah. Secara keseluruhan, topik induk surah ini adalah membicarakan tentang asas akidah betul yang perlu menjadi pegangan setiap manusia yang inginkan kejayaan di dunia dan di akhirat. Secara umum, surah Yasin ayat 11-12 ini menerangkan tentang seruan Allah kepada Nabi Muhammad bahawa peringatan yang ia sampaikan kepada orang kafir hanya diterima oleh mereka yang mahu mengikuti. Sekaligus menyampaikan bahawa hidup dan mati ada di tangan Allah SWT. Apapun yang dilakukan oleh manusia ketika di dunia tidak ada yang luput dari pemerhatiannya. Baiklah, ayat 13 sehingga 19 pula menceritakan kisah tentang 3 rasul yang mendatangi sebuah bandar. Baginda Rasulullah SAW telah melakukan berbagai-bagai cara dalam dakwah baginda kepada penduduk Mekah. Sama ada dengan cara individu, ceramah beramai-ramai, berinisiatif dan sebagainya. Semuanya baginda telah cuba dan kita kena ingat bahawa Nabi adalah seorang yang bijak dalam berdakwah. Malangnya, tetap ramai yang tidak mahu menerima. Baginda dan para sahabat telah ditindas dengan teruk oleh penduduk Mekah. Maka dalam ayat ini Allah hendak memberikan contoh tentang apakah yang terjadi kepada masyarakat yang pernah menolak Rasul yang datang kepada mereka dahulu. Jadinya, apakah perkara yang telah dilakukan oleh penduduk di kota tersebut? Antaranya, mereka menolak dakwah kedua-dua Nabi itu. Ada khilaf di kalangan penafsir tentang nama-nama Rasul itu. Satu berpendapat mengatakan bahawa Rasul-Rasul itu adalah Yahya, Sodom dan Sam'un. Ketiga-tiganya adalah Nabi, bukan pendakwah yang biasa. Mereka dikatakan telah dihantar oleh Nabi Isa AS atau diutus oleh Tuhan sendiri di zaman Nabi Isa AS. Seperti yang telah disebutkan sebelum ini, ada juga mufassirin yang berpendapat bahawa mereka itu adalah manusia biasa dan bukan Nabi. Setelah mengetahui berkenaan tentang kisah yang telah diceritakan, kita beralih pula kepada tafsir ulama mufassirin berkenaan ayat-ayat tersebut. Tafsir ayat yang ke-11 menurut ulama Al-Jalalain telah menjelaskan bahawa sesungguhnya kamu hanya dapat memperingati, yakni akan dapat mengambil manfaat dari peringatanmu, iaitu orang-orang yang mengikuti peringatan. Mereka ini telah menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk dalam kehidupan serta takut akan Allah Subhanahu Wa Taala meskipun tidak melihatnya. Maka berikanlah kabar gembira kepada mereka dengan keampunan serta pahala yang mulia dan syurga buat mereka. Tafsiran ayat yang ke-12 pula berdasarkan pandangan daripada ulama Al-Marbawi telah menghuraikan bahawa masyarakat semasa hidupnya mereka lebih cenderung untuk mencari nama dengan kedudukan serta suka memecah belahkan umat serta mencaci kaum dan mazhab yang menjadi pegangan masing-masing. Baiklah, seterusnya berkenaan tafsir ayat ke-13 dan ke-14. Tafsir surah Yasin ayat 13 dan 14 ini merupakan peringatan kepada orang-orang yang ingkar akan risalah Nabi Muhammad SAW. Ianya tentang bagaimana Ashabul Al-Qaryah telah mengingkari risalah Nabi Isa AS dan akhirnya mereka ini telah dibinasakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tafsir ayat ke-15 pula berdasarkan ulama tafsir telah menerangkan bahawa mereka ini berdalih, yakni dengan menolak dakwah utusan-utusan tersebut dengan menyamatarafkan
utusan-utusan itu sebagai manusia yang sama seperti mereka. Mereka menolak akan kebenaran itu. Perkara ini telah memperlihatkan akan pemikiran mereka yang dangkal, iaitu hanya menilai berdasarkan dari segi luaran sahaja. Di samping itu, sifat sombong golongan ini berpunca daripada hasutan syaitan yang telah berjaya meracuni pemikiran mereka sehingga mereka berani menolak dakwah tersebut. Kita sambung kepada tafsiran surah Yasin ayat 16 hingga 20. Untuk ayat 16 adalah tafsiran daripada Misbah, iaitu Muhammad Quraisy Syihab mengatakan bahawa Rasul-Rasul itu berkata, Tuhan yang maha mengetahui bahawa kami ini benar-benar diutus kepada kalian. Jalan lain pula, iaitu Jalaluddin Al-Mahali dan juga Jalaluddin Al-Suyuti pula berkata bahawa mereka berkata bahawa Rabb kami lebih mengetahui. Kalimat ayat ini mengandungi kata qasam. Kemudian mengukuhkannya ditambahkan dengan adanya huruf lam pada lafaz lamur salun sebagai sanggahan terhadap dakwaan mereka. Tafsir yang ketiga daripada Ibn Katsir pula mengatakan bahawa yakni ketiga orang rasul ini mereka menjawab bahawa hanya Allah sahaja yang mengetahui bahawa kami ini adalah rasul-rasul yang diutus kepada kalian. Seandainya kami berdusta kepada kalian, sudah pasti kami mendapat azab daripada Tuhan kami. Baiklah, seterusnya tafsiran ayat 17. Tafsir yang pertama iaitu daripada tafsir Misbah daripada Muhammad Quraisy Syihab mengatakan bahawa kewajiban kami hanyalah menyampaikan risalah Allah secara jelas. Tafsir yang kedua iaitu tafsir Jalalain memberi tafsiran ayat 17 bermaksud dan kewajipan kami tidak lain hanyalah menyampaikan perintah-perintah Allah dengan jelas, iaitu dengan menyampaikan melalui mukjizat-mukjizat yang terang. Tafsir yang ketiga iaitu tafsir Ibnu Katsir. Mereka para utusan itu berkata, sesungguhnya tugas kami adalah menyampaikan risalah yang diamanatkan kepada kami untuk kalian. Apabila kalian mentaatinya, maka bagi kalian kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Dan jika kalian tidak membenarkannya, maka kalian akan mengalami akibat daripada penolakan itu. Dan seterusnya ayat 18 surah Yasin, tafsir daripada Misbah iaitu untuk ayat 18 memberikan maksud bahawa penduduk kota tu berkata, sesungguhnya kami ni merasa muak dengan kalian. Kami bersumpah bila kalian tidak menghentikan seruan dakwah ini, maka kami akan merejam kalian dengan batu-batu, mana kalian akan mendapatkan suatu azab yang menyakitkan daripada kami. Tafsir daripada Jalalain tentang ayat ini pula, mereka menjawab, kami ini bernasib malang kerana kamu, kami tidak mengalami hujan kerana kamu, kami akan merejam kalian adalah dengan menggunakan maksud mereka akan merejam dengan batu-batu supaya mereka mendapat siksaan yang menyakitkan. Daripada tafsir Ibnu Katsir, mereka mengatakan bahawa kami tidak melihat kebaikan pada muka kalian bagi kehidupan kami. Yakni mereka kata para utusan yang datang itu hanya membawa malang kepada mereka, dan mereka berkata jika kami ditimpa malang, itu semua adalah berpunca daripada kalian. Kalau Ibnu Katsir mentafsirkan perkataan rejam di sini bermaksud melemparnya dengan batu ataupun melemparkannya dengan kata-kata caci makian. 19. Tafsir daripada Misbah memberikan maksud bahawa rasa muak yang ada pada kalian itu disebabkan oleh diri kalian itu sendiri. Pantaskah kalian mempersoalkan tentang perasaan muak mereka tentang utusan yang datang memberikan dakwah ini, sedangkan azab yang pedih itu datang disebabkan oleh sifat dan perangai kalian itu sendiri. Tafsir Jalalain memberi maksud bahawa kemalangan kalian ini disebabkan oleh perbuatan kalian itu sendiri. Jalalain juga mentafsirkan perkataan kalian diberi peringatan, di mana mereka ini telah pun diberikan nasihat dan juga peringatan, tetapi mereka menolak dakwah itu dan mengkafirkan diri mereka sendiri. Tafsir Ibn Katsir pula mentafsirkan ayat 19 surah Yasin ini bahawa kemalangan kalian itu adalah kerana perbuatan kalian itu sendiri. Yakni kemalangan itu kerana tingkah laku kalian sendiri. Mana ayat ni dia semakna dengan firman Allah SWT,
yang menceritakan tentang perihal kaum Fir'aun dalam surah Al-A'raf. Yang pertama untuk surah Yasin ayat 20 adalah datang seorang yang bergegas menuju ke kota, dari tempat yang sangat jauh menuju ke kota. Dia berkata kepada kaumnya, wahai kaumku, ikutilah jejak langkah para rasul ini yang diutuskan oleh Allah kepada kalian semua. Tafsir yang kedua iaitu tafsir Jalalain. Dan datanglah dari hujung kota seorang laki-laki. Seorang laki-laki ini merujuk kepada Habib An-Najjar, telah beriman kepada utusan-utusan Allah ini, dan tempat tinggalnya berada jauh daripada kota. Tafsir ketiga adalah daripada tafsir Ibn Katsir, mengatakan bahawa sesungguhnya penduduk negeri ini mereka hampir sahaja membunuh utusan-utusan mereka, tapi datang seorang lelaki daripada pinggiran kota yang datang cepat-cepat untuk tolong tiga orang utusan ni daripada ancaman kaum tu, dengan mengatakan bahawa mereka adalah utusan yang datang daripada Allah untuk memberikan peringatan. Yang dimaksudkan itu adalah Habib An-Najjar, di mana dia adalah orang yang telah menganjurkan kepada kaum itu untuk mengikuti para rasul yang telah diutuskan oleh Allah untuk memberi peringatan kepada kaumnya. Okey, antara pengajaran yang boleh diperoleh daripada kisah yang terkandung dalam ayat 13 hingga ayat 20 ini ialah pendakwah perlu berdakwah dengan betul, iaitu dengan menyampaikan kebenaran dengan jelas, di mana jelas dari segi idea, hujah terhadap idea yang disampaikan, dan bukan hanya sekadar pemberitahuan maklumat semata-mata. Okey, pengajaran yang kedua ialah tugas utama pendakwah ialah menyampaikan kebenaran dengan sebaik mungkin. Sama ada manusia menerima ataupun tidak, itu bergantung pada hidayah Allah Ta'ala. Jadi sebagai pendakwah, kita tidak perlu memaksa manusia untuk menerima kebenaran dan mengecam keingkaran mereka, kerana Allah belum memberikan hidayah kepada mereka lagi. Okey, untuk pengajaran yang seterusnya, Muslim yang menghayati tugas dakwah akan sentiasa mempunyai pelbagai inisiatif untuk melaksanakan dakwah tanpa menunggu perintah dan arahan daripada sesiapa. Okey, pendakwah perlu mengetahui bahawa usaha dakwah yang baik adalah tidak hanya melakukan cara yang sama, tetapi mempunyai pelbagai pendekatan yang kreatif dalam berdakwah. Jadi itu sahaja pengajaran yang dapat daripada kisah antara ayat 13 hingga ayat 20 surah Yasin ini. Sekian daripada saya. Terima kasih.